Imam Abu Dawud dengan sanadnya meriwayatkan daripada Ibnu Umar katanya, orang ramai di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengeluarkan sedekah fitrah ataupun zakat fitrah sebanyak satu gantang syair, bali ataupun tamar ataupun sult, ini sejenis bali atau zabib, ini segantang zabib. Qala Abdullah, Nafi' berkata, kata Abdullah, bila tiba zaman Umar rahimahullah dan gandum telah banyak, Umar menentukan setengah gantang gandum di tempat segantang benda-benda yang lain yang tersebut tadi. Yang ini sebagai ganti ataupun di tempat benda-benda tadi yang ini selain daripada gandum. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada Abdullah lagi. Selepas itu orang menilai setengah gantang gandum, yakni menyamai segantang benda-benda yang lain, bahan makanan yang lain. Qala kata perawi, yakni Nafi', Abdullah bagaimanapun memberi tamar. Pernah pada suatu tahun penduduk Madinah ketiadaan buah tamar, maka Ibnu Umar memberikan zakat fitrahnya dalam bentuk syair, yakni bali. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada Abi Sa'id Al-Khudri katanya, dulu di zaman Rasulullah, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada, kami mengeluarkan zakat fitrah bagi pihak setiap yang kecil, yang besar, merdeka atau hamba, sebanyak segantang makanan atau segantang keju atau segantang syair atau segantang tamar atau segantang zabib. Begitulah kami terus mengeluarkannya, sehinggalah Muawiyah datang untuk mengerjakan haji ataupun umrah. Dia bercakap di hadapan orang di atas mimbar. Antara yang disebutkan olehnya kepada orang ialah, saya berpendapat 2 cupak gandum Syam menyamai segantang buah tamar. Maka orang ramai memegang ataupun menerima pendapatnya itu. Faqala Abu Sa'id, Abu Sa'id berkata, adapun aku akan terus mengeluarkannya, yakni seperti asal, selama-lamanya selagi aku hidup. Qala Abu Dawud, Abu Dawud berkata, Ibnu Ulayyah dan Abdah dan selain daripada mereka berdua meriwayatkan hadis ini daripada Ibnu Ishaq, daripada Abdullah bin Uthman bin Hakim bin Hizam, daripada Iyad, daripada Abu Sa'id, sama dengan makna hadis yang tersebut sebelum ini. Hanya seorang sahaja menyebutkan dalam hadis ini daripada Ibnu Ulayyah atau segantang gandum. Riwayat ini, hadis ini, yakni yang ada menyebutkan segantang gandum ini, laisa bimahfuz, tidak mahfuz, tidak terpelihara hadis. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada Abi Sa'id lagi, setengah gantang gandum. Ini adalah kekeliruan, waham Muawiyah bin Hisham ataupun orang-orang yang meriwayatkan daripadanya. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada Ibni Ajlan, beliau mendengar Iyad berkata, saya telah mendengar Abu Sa'id Al-Khudri berkata, saya tidak akan mengeluarkan sampai bila-bila pun melainkan segantang. Kerana di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu, kami selalu mengeluarkan sebanyak segantang tamar atau bali atau keju atau zabib. Ini adalah hadis Yahya. Sufyan menambahkan atau segantang gandum. Hamid berkata, mereka menegur ataupun membantah Sufyan. Kerenanya Sufyan meninggalkan
apa yang telah diriwayatkannya, yang tambahan segantang gandum itu. Abu Dawud berkata, tambahan ini, yakni segantang gandum ini adalah waham daripada Ibnu Uyainah. Ini adalah kekeliruan Ibnu Uyainah, yakni Sufyan bin Uyainah. Tengok sekat tu dulu dah. Baru ni kita baca tak habis lagi bab apa ni, bab berapa banyak zakat fitrah perlu dikeluarkan, berapa banyak, iaitu segantai lah. Dan ada perbezaan pendapat tentang kalau gandum, itu disebutkan tadi, kita baca tadi. Ini adalah sambungan kepada hak baru ni. Kalau kita perhati dalam riwayat ni disebutkan, di zaman Rasulullah dikeluarkan zakat fitrah sebanyak segantang bali, tamar, segantang juga sul, yang sejenis bali yang tidak ada kulitnya, ataupun buah zabib, kismis, ini pun segantang juga di zaman Rasulullah gitu. Abdullah ibnu Umar kata, perawi ini, dia kata bila tiba zaman Sayyidina Umar, pada masa pemerintahan dia itulah gandum banyak dah pada ketika itu. Umar menentukan setengah gantang gandum. Gandum ni maksudnya gandum halus, hak kita duk guna itulah, buat roti cana, buat apa tu, itulah gandum halusnya. Adapun gandum kasar, dia panggil gandum kasar ni gandum bali, berah bali tu, berah bali. Lepas tu bali tu banyak pula jenis-jenisnya. Salah satu jenisnya ialah sult itu, sult. Bila tiba zaman Sayyidina Umar, banyak gandum halus. Sayyidina Umar menentukan gandum halus ni segantai menyamai setengah gantang gandum halus ni menyamai segantang benda-benda lain yang disebutkan tadi. Gitu. Kita tengok dalam riwayat yang kedua juga diriwayatkan oleh Nafi', tapi perawi di bawahnya lain. Hak datah tu Nafi' ambil daripada Abdullah juga. Abdullah kata, lepas tu orang menilai setengah gantang gandum bur ini sama dengan hintah, gandum hak halus. Gandum hak halus, gandum lembut lah, gandum molek, bermutu tinggi. Orang ramai selepas tu menentukan ataupun menilai setengah gantang gandum ini, yakni menyamai segantang bahan-bahan makanan yang lain. Nafi' kata, Abdullah bin Umar ni, Abdullah ni maksudnya Abdullah bin Umar, anak Sayyidina Umar ni, dia beri buah tamar, duk beri buah tamar semua kalau zakat fitrah ni. Apa pernah satu tahun tu buah tamar tak ada, sikit lah kurang. Dia pun beri syair, yang ni sebagai ganti hak segala dia duduk beri buah tamar tu. Segantang juga. Dan lepas pada tu kita tengok riwayat yang ketiga tu, riwayat Abu Sa'id Al-Khudri, menceritakan tentang zaman Rasulullah duduk beri segatas. Bila tiba zaman Muawiyah, pernah pada satu tahun dia pergi buat haji ataupun buat umrah, dia kecek depan orang. Dia rayak mengikut pendapat dia nya, gandum hak Syam ni, hak molek mutu dia ni menyamai segantang dua cupok setengah gantang tu sama dengan segantang hak benda-benda lain tu dari segi nilai dia. Orang ramai apa pakar, tak apalah. Ini kita sudah baca saat ni. Nampak macam
Sekali nampak macam bercanggah, sekali-kali nampak macam tak ada nampak bercanggah. Sayyidina Umar mula-mulanya menilai separuh setengah gantang itu menyamai segantang bahan makanan yang lain. Nampak sini. Dalam riwayat yang ketiga, dalam riwayat yang kedua dia tak ada sebut. Cuma lepas tu orang menilai lepas tu lepas mana? Kira-kiranya tak dia sebut Sayyidina Umar, lepas pada zaman Sayyidina Umar tu lah. Tapi riwayat yang ketiga disebut mula-mulanya hak buat ni Muawiyah. Sayyidina Muawiyah hak mula-mula menentukan setengah gantang ataupun 2 cupak gandum halus menyamai segantang bahan makanan yang lain. Situ nampak. Kalau kita tak ambil kira sanad, tak bercanggah. Yang ni bermula daripada zaman Sayyidina Umar lagi. Tak apalah. Cuba kita tengok semula riwayat yang pertama. Dalam riwayat yang pertama, ulama tak pakai. Sebab apa? Sebab tidak sahih. Hadis ini kerana adanya Abdul Aziz bin Abi Rawad. Dia ni perawi yang dhaif. Bila dhaif tak boleh pakai. Lepas tu ulama perhati, hak dia riwayat ni dia kata Sayyidina Umar. Sedangkan dalam riwayat yang sahih bukan Sayyidina Umar, Sayyidina Muawiyah. Itu sudah bercanggah. Bila riwayat yang dhaif bercanggah dengan riwayat yang sahih, hadis itu jadi mungkar, dhaif, tak boleh pakai. Yang ni bukan bermula daripada Sayyidina Umar, zaman Sayyidina Umar, tapi bermula daripada zaman Sayyidina Muawiyah radhiyallahu anhu. Gitu. Hak ni patut hak sebut Sayyidina Umar ni keliru. Waham orang panggil. Waham perawi. Ataupun keliru ni boleh jadi tukar kau, salah kau, tak ingat kau, boleh jadi macam-macam lah. Cuba kalau kita tengok dalam syarah ni, dia sebut dah tu waham dia. Dia sebut dia ada hak kata boleh terima thiqah, ada hak kata dia ni dhaif, macam-macam lah. Macam-macam kata. Tak apalah, kesimpulannya perawi yang dipertikaikan dan ramai ulama rijal hadis yang kaji perawi hadis ni kata dia ni perawi dhaif, dan riwayat-riwayat dia mungkar, wa ahadithuhu munkarat, hadis-hadisnya mungkar. Dan dia telah waham dalam hadis dia, kadang-kadang dia keliru dalam hadis. Adalah dia sebut sini. Tak apalah. Bila begitu, riwayat dia tak boleh pakai. Riwayat dia tak boleh pakai. Hak betulnya ialah Sayyidina Muawiyah. Perkara hak wahai dia keliru dia. Perkara yang kedua, dalam syarah ni cuba tengok dalam ta'liq nombor 1. Hafiz Ibn Hajar dalam Fathul Bari kata banyak turuk sanad hadis ini daripada Ibnu Umar. Ada yang menyebutkan hanya tamar dan syair sahaja. Segantang di zaman Rasulullah, segantang waktu keluar zakat fitrah ni segantang syair ataupun tamar. Hak tu ya, hak lain tak ada dalam riwayat lain. Kecuali dalam riwayat Abdul Aziz ni. Dalam riwayat Abdul Aziz ni ada tambah lagi, sult lagi, zabib lagi, ada tambah. Lepas tu Muslim wa hakama Muslim alaihi bil waham. Muslim kata ni keliru dia ni perawi ni Abdul Aziz. Abdul Aziz ni yang keliru. Jadi bukan setepaklah keliru. Satunya Sayyidina Muawiyah sepatutnya, dia pergi kata Sayyidina Umar. Yang keduanya tak ada sebut orang lain tu, ada sebutnya dalam riwayat orang lain cerita ni, iaitu segantang bali ataupun tamar saja. Itu dalam riwayat kebanyakan dan hak sahih. Lepas tu tak ada sebut Sayyidina Umar, tak ada sebut. Lepas tu nombor 2, cuba tengok dalam kitab ni pun ada. Hafiz kata Muslim
memutuskan ini adalah kekeliruan dia, perawi ini. Ibnu Abdul Bar mentarjihkan kata-kata Ibnu Uyainah dengan lafaz falamma kana Muawiyah rahimahullah, bila tiba zaman pemerintahan Muawiyah, bukan Umar. Kita tengok. Ni orang faham lah. Faham. Maka bila kita tahu gitu, tengok riwayat yang kedua. Ibnu Umar kata lepas tu fa'adalan nasu ba'du. Lepas tu lepas mana? Kalau berdasarkan riwayat pertama tadi, lepas zaman Sayyidina Umar itulah. Lepas Sayyidina Umar menentukan begitulah, orang pun pakai hak tu lah. Setengah gantang gandum sama dengan segantang bahan-bahan makanan yang lain. Tetapi riwayat ini pun sebenarnya selepas itu tak boleh kita kata merujuk kepada riwayat tadi, sebab hal itu tidak sahih. Itu keliru, bukan Sayyidina Umar. Sebenarnya selepas itu, yakni selepas zaman Muawiyah. Selepas zaman Muawiyah, orang menentukan ataupun menilai setengah gantang gandum menyamai segantang yang lain-lain. Gitu. Yang ni hak sahihnya ialah riwayat yang ketiga. Riwayat yang ketiga. Riwayat yang ketiga. Imam Abu Daud buat mari riwayat yang ketiga ni satu dengan sanad asas dia, usul dia. Lepas tu sebagai mutabi' dia buat mari lagi hak riwayat Ibnu Ulayyah dan Abdah dan lain-lain. Meriwayatkan daripada Ibnu Ishaq. Hak ni tidak dalam usulnya, tapi dia sebut ini sebagai mutabi'. Mana di atas tu, perawi di atas tu ada Iyad dan Abu Sa'id juga. Walaupun lafaz dia tu ada berbeza sedikit sebanyak, tetapi maknanya sama. Maknanya sama, yang ni serupa dengan hak ni lah. Serupa dengan hak ni. Tapi dia kata dalam riwayat hak ni, dalam ramai-ramai ni, dalam ramai-ramai ni ada seorang aja yang menyebutkan daripada Ibnu Ulayyah. Hak lain-lain beriwayatkan daripada Ibnu Ulayyah tidak lagu tu. Hak ni menyebutkan daripada Ibnu Ulayyah lagu lain, iaitu ada tambahan segantang gandum. Segantang gandum. Yang ni di zaman Rasulullah kita duduk bui segantang goni, segantang goni, segantang goni, segantang belaka. Termasuk disebut juga segantang gandum. Hak sebut segantang gandum itu tidak mahfuz. Lafaz tu, perkataan itu tidak sahih. Hak tu tidak sahih. Hak lain-lain itu sahih. Hak duduk bui zaman Nabi segantang-segantang tu kan dia sebutkan segantang keju, segantang Bali, segantang Gotugoni itu sahih. Tapi seorang saja yang meriwayatkan daripada Ibnu Ulayyah, di mana di dalam riwayatnya itu disebutkan segantang gandum juga ada diberi di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bermakna kalau segantang gandum sudah diberi di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, jadi tidak patutlah orang kemudian ni ubah tu jadi setengah gantang pula. Sebab sudah ada dah zaman Nabi. Dan Nabi sudah tentu dah hak lain kita tak boleh kurang. Hak ni pun kita tak boleh kurang juga lah kira-kiranya. Tetapi hak dengan tambahan segantang gandum ni, hak ni tidak ada, tidak sahih. Kalau ada pun seorang je hak sebut. Seorang je hak sebut ni. Hak ada sebut lagu ni. Tu dia. Iaitu Ya'qub Ad-Dawraqi. Hak tu seorang je yang meriwayatkan daripada Ibnu Ulayyah dengan tambahan segantang gandum tu pun ada juga diberi di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lepas tu dalam kitab kita ni ada sebut. Dalam kitab kita ni ada sebut riwayat yang lengkap, sanad yang lengkap. Hak ada Ya'qub Ad-Dawraqi, iaitu dikemukakan oleh Daraqutni. Dia sebutlah ada di dalam syarah kita ni 138 ada sebut. Muka surat 138 ada sebut. Tetapi ulama-ulama hadis termasuk Imam Abu Daud, dia kata hak tu, hak dengan tambahan tu, hak bahagian tambah tu, hak tu tidak mahfuz. Tidak mahfuz, tidak terpelihara, tidak terjamin. Tak boleh pakai seorang bercanggah dengan hak lain-lain. Sebenarnya tak ada. Dalam riwayat-riwayat hak sahih-sahih hak lain-lain tak ada sebut
segantang gandum tu tak ada. Gitu. Tak apalah. Lepas tu kita tengok riwayat yang ketiga tu kan. Dia kata kami semasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada dulu duk bui zakat fitrah. Bagi pihak budak kecil, orang tua, merdeka, hamba, segantang makanan. Lepas pada tu segantang makanan tu ada kalau hak mana ada kitab ni moleklah tengok. Nombor 2 tu hakadha fin nusakh, dia kata lagu ni lah dalam nuskha-nuskha hak banyak adanya. Tetapi Aini bahas, Aini Badruddin Aini bahas, dia kata sebenarnya tak ada lafaz di sini. Lepas min ta'am tu tak ada. Hak sebenar kata dia. Dan kalau tak ada, bermakna hak selepas min ta'am itu orang panggil tafsir kepada tafsiran kepada ta'am itu gap, makanan itu gap. Sa'an min ta'am, sa'an min aqid, au sa'an min sya'ir, au sa'an min tamrin. Baru ada lain tu, kemudian tu adalah hak mula-mula tu, selepas min ta'am, hak mula-mula tu tu kata Aini tak ada hak tu. Kalau ada kalau tu ada, maka kita pakai tu ataf, huruf ataf, haraf ataf apa ni, khas kepada am, orang panggil ataf khas kepada am. Yang ni hak amnya kepada dia makanan, hak khasnya kepada dia bali, tamar, zabib. Hak tu hak khas, itu mengikut kaedah dia. Boleh berlaku ke mana-mana pun tak apa, tidak salah, boleh berlaku. Cuma kalau kita kata tak ada bermakna segantang makanan. Apa makanan itu yang menjadi makanan asasi di kalangan kami pada masa Nabi sallallahu alaihi wasallam? Iaitu sebab ia jadi badal. Bila jadi badal kita terjemah iaitu segantang keju, atau segantang bali, atau segantang tamar, dan seterusnya. Ini semua nak menjelaskan makanan itu. Itu beza dia. Kalau kata atau lah, makanan itu umum, ataupun segantang akid, segantang gini, boleh berlaku ke mana-mana tu. Sebabnya Imam Bukhari dalam kitab dia sebut, Abu Sa'id kata makanan kita pada hari itu, pada masa itunya, ialah bali dan buah zabib ataupun buah kismis. Dia sebut. Bila Imam Bukhari sebut, dia kata Abu Sa'id kata gini, itu tafsiran Abu Sa'id. Hak sesuai dengan tafsirannya ialah tak ada tu, barulah jadi tafsir. Itu sesuai dengan riwayat dalam Bukhari itu. Lepas tu dalam riwayat Bukhari tidak ada sebut keju, tak ada sebut. Tapi di sini dalam riwayat Abu Dawud, hadis Abu Sa'id ini ada sebut keju. Dengan sebab itu keju tu ada dipertikaikan oleh ulama. Ada yang kata boleh, ada yang kata tak boleh, tidak memadai keluar keju. Keluar zakat keju tidak memadai. Tetapi dia ada khilaf lah. Ada yang kata keju ni boleh kalau orang kampung, bukan orang bandar. Ada yang mengatakan kalau keju ni menjadi makanan asas dia, baru boleh buat keluar. Kalau tidak menjadi makanan asas dia, tak boleh. Dengan sebab itu riwayat ini ada sebut keju, ada tidak, ada hak tidak sebut. Kalau macam tempat kita keju-keju ni tak, kita kata dia royak dalam kitab ni keju-keju ni makanan orang kampung. Kita tak makanan orang bandar dah. Tempat kita ni orang kampung tak tahu keju, tak kenal apa keju. Kalau tempat kita itu best tak. Lepas tu keju jadi makanan asas kepada setengah-setengah orang di setengah-setengah negeri, setengah tempat tu. Tempat kita tidak asas, tak kenyang makan keju.
Orang-orang hak di negeri hak susu tu, hidup dengan hasil tenusu kita panggil. Keju ni itu benar nak air. Keju. Tak apalah. Itulah yang disebutkan di sini. Lepas tu hak disebut dalam hadis-hadis ni kan banyak ni. Goni sebanyak. Ini bukan semua ulama sepakat. Macam hak keju sana ni ada kata gini. Lepas tu banyak lagi hak lain. Macam puak-puak Zahiriyah. Mereka mengatakan hak boleh buat keluarnya untuk zakat fitrah ni segantang tamar dan bali. Hak lain tak boleh. Pula khilaf pula situ. Hak lain tak boleh. Tak apalah. Cuma kalau kita tengok di sini nampak Muawiyah musuh-musuh sahabat ini, terutama Muawiyah, dia kritik lah. Ada kata tengok dalam kitab Ahli Sunnah ada Muawiyah ni mana-mana kata dia. Hak segatai jadi setengah gatai. Tu kan? Hak ni riwayat sahih. Hak segatai tu jadi setengah gatai. Ini dia mana-mana jadi orang ramai ni, orang Sunni, Ahli Sunnah ni duduk pakar. Dalam kitab ni dia sebut orang pakar hak dia. Kalau kita tak ambil kira hak yang pertama tu, tak usah katalah hak Sayyidina Umar tu tidak sahih, tak apalah. Ni hak Muawiyah ni lah kuat. Dia itulah sebab dia benci sangat kepada sahabat Muawiyah ni, jadi habis tak molek berlaku. Hak molek pun jadi tak molek. Itu penyakit. Padahal benda ni molek ni. Banyak lagi contoh hak Muawiyah. Lepas tu dia kata Muawiyah ni bagi pendapat gini-gini. Lah Muawiyah tu khalifah. Pada masa tu nak jadi khalifah dia kena mujtahid. Bukan boleh orang sembarangan. Sahabat saja. Lepas tu sahabat tu pula kena mujtahid. Kalau dia boleh bagi pendapat, patutlah dia mujtahid. Kalau dia pak tu dia nak bagi pendapat lagu mana? Yang berbeza daripada orang lain. Ini pendapat dia berbeza daripada orang lain. Kalau kita mengambil kira hak Sayyidina Umar, habis cerita Sayyidina Umar nak pertikah. Jadi Sayyidina Umar mana-mana pula kurang. Kalau kita tak kira hak tu pun, lepas tu ni orang ramai ni siapa dia? Hak ramai-ramai ni ikut. Ni sahabat-sahabat juga. Kalau ada hak tidak ikut macam Abu Sa'id, itu pendapat dia. Dia tidak kata wajib, cuma dia nak wis gantai. Itu sukarela dia. Tidak sebagai hak wajib. Tidak sebagai hak wajib. Hak wajibnya kalau gandum setengah gantai. Sebab apa? Dia kira nilai. Sini lah tak kira nilai ni. Orang Syafi'i tak sepakat. Tak sepakat. Hanafi pakai keputusan Sayyidina Muawiyah ni pendapat dia. Dan berapa ramai ulama-ulama mujtahid pula kemudian pakai hak dia. Buat dalil, buat hujah. Syafi'i tak sepakat, Malik tak sepakat. Tak apa, biasalah hak tu. Tak sepakat. Mereka kata gandum pun, gapo pun kena segatai juga. Dia tak pakai hak Muawiyah. Tapi Muawiyah kata pasal apa? Pasal dari segi nilainya sama. Kalau kita beri segantai juga, kita wajib segantai juga, dia akan lebih nilainya daripada segantai buah tamar tu. Buah tamar tu tidak regot tu. Kalau kita kata 10 riyal, hak ni sudah jadi 20 riyal lah kalau segantai gandum tu. Hak ni 10 riyal. Nak suruh sama tu kena kurang. Dia kira nilai. Hak jadi ulama kan mazhab Hanafi ni dia pakai nilai dalam zakat fitrah ke zakat apa boleh kira nilai. Nilai ni asas dia bagaimana? Inilah salah satu asasnya. Sebab dia menentukan hak ni sama dengan hak ni. Menilai hak ni setengah gantai ni sama dengan hak ni dari segi nilai dia, rega dia. Daripada situlah baik. Sebab itulah dalam mazhab Imam Abu Hanifah, hak nilai ni kuat benar dia pegang. Gapo-gapo pun nilai. Sebab dia boleh turun naik nilai sesuatu. Yang dikiranya nilai, hak ni lebih murah, hak ni lebih mahal. Jadi takkan kita nak sama. Jadi orang yang pakai zahir, dia pakai zahir. Sebab itulah orang kita sini bukan lu nak beri zakat kan, ada lagi orang duk pakai cara lama tu kan.
ada bui berah tolak 5 hari berah tu kan. Pasal tak ada pitih ni, tak ada. Nabi tak ayat bui pitih. Lepas tu hak duduk pakai Hanafi tu lah duduk pakai. Kalau tak pakai Hanafi tu kau duduk main berah gitu. Kalau nak kira berah tu pun tak ada sebut juga padi tu. Kalau nak kira tu pun kias dah juga tu. Ada sebut gandum. Kalau ia apa? Bali ada sebutnya. Hak tu pun lari dah. Tapi benda makanan lah. Serupa lebih kurang je jenis berah. Hak ni orang panggil berah pulut. Hak ni orang panggil berah gandum. Hak ni orang panggil berah nasi. Padi. Tapi ada kau orang panggil gandum tu berah. Tak ada dah. Gandum. Berah ni hak ni nya. Padi ni. Tu pun kalau nak kira lari dah juga. Hak lari tu atas dasar apa? Ijtihad lah. Kita tak boleh bantah. Dia ijtihad lah. Dia dah ahli, dah layak. Kita tidak bantah, tidak persoalkan Imam Syafi'i ataupun ulama-ulama dalam mazhab Syafi'i nak kata berah kena. Sebab serupa. Tempat kita ni mana orang makan gandum, orang makan berah. Betul. Boleh lah bila. Itu berdasarkan ijtihad. Lepas tu dia kata kalau tidak berah, tidak gandum, tidak berlakon, nilai dia boleh juga. Dia nak pendapat lagu tu. Hak ni kata tak boleh dah lagu tu. Ikut masing-masing lah. Masing-masing tak apa berlaku. Sayyidina Muawiyah kata setengah gantan sama gandum dari segi nilai. Orang pakar hak dia, orang pakar. Tak ada siapa dia pula kata pada masa tu apalah tak pakarlah dia ni, mana-mana lah. Tak ada. Abu Sa'id kata adapun aku sampai bila-bila pun nak bui lagu tu sekala nak bui sampai Nabi lah. Jadi walaupun hak ni mahal pun, kalau hak ni nak bui gantai juga. Adakah di sini menunjukkan dia bantah, dia kata tak betul Sayyidina Muawiyah? Dia tak ada kata. Cuma kalau hak ni setengah gantai tu hak wajib. Dah kalau seseorang tu nak bui lebih, apa ni? Dia nak bui segantai je. Ikut dia, dah dia nak bui. Tapi kalau nak kira hak wajib, berdasarkan nilai setengah gantai. Hak ni kan nampak kebijaksanaan dia tu. Barulah boleh jadi pemimpin, barulah boleh jadi khalifah. Erti hak ni benda ni lagu ni. Sebab tu orang duduk bantah. Kata apalah Muawiyah ni lagi antara orang kritik Muawiyah. Dia kata dalam Muslim misalnya, Muawiyah kata tak apa, tukar mah dengan mah, perak dengan perak, tidak sama berat. Tidak sama berat. Lepas tu tidak sama. Tukar mah dengan mah, perak dengan perak, tidak sama berat dia. Tapi harga dia sama. Harga dia kita kata ni mah ni dengan mah ni sama asalnya. Apabila dia dibuat dibentuk jadi barang perhiasan, walaupun sama berat, nilai dia tidak sama. Hak tu mengikut pendapat dia. Jadi Ubadah bin As-Samit tak suka. Hak ni lebih berat lagi daripada hak ni. Ubadah bin As-Samit kata, dia tak sih. Dia dengar Nabi kata mah dengan mah kalau tukar, perak dengan perak, dia kena mithlan bimithlin, yadan biyadin. Sesiapa yang melebih, zada awiz dada faqad arba. Sesiapa yang pelebih atau minta dia pelebih, dia sudah mengamalkan riba. Muawiyah marah, apa kecek lagu ni? Duk kecek lagu ni. Tapi Ubadah tak sih. Dia nak pakai hak zahir. Tapi cuba kita fikir, ni tali tekak lah kita kata. Tali tekak bini kita. Nak tukar dengan mah, sama berat lah kita kata. Hak ni nak buat tali tekak tu bukan main. Tukar kena usaha pisah, nak suruh jadi comel. Kalau lah kita kata hak ni nilainya 1,000, hak ni pun 1,000 juga nilai, tapi dengan sebab upah jadi lebih daripada 1,000. Muawiyah kata tak apa, tukar. Kalau nak tukar mah dengan mah lagu ni hak sama berat ni, kalau nak kira nilai dia serupa, tetapi jadi kita pelebih atas dasar mengambil kira upah tu susah payah orang buat. Jadi kalau hak ni mah ni sama berat, kita tukar lebih. Hak ni hak tidak tali tekak sana ni lebih
Kalau hak ni 1,000, hak ni 1,000, hak ni 1,500 kita kata. Sebab sekali dengan upah dia tu 500. Ataupun kalau kita kata 2,000 pun, mana lebih berat lagi lah daripada hak ni. Kalau nak bui dalam bentuk emas ataupun nak cucur dalam bentuk pitih kau, tak apalah. Kalau sama berat, bui pitih lebih. Ataupun kalau tak sama pitih, emas lebih berat hak ni. Hak tidak tali tekok ke apa ni, tidak pakai kemas, boleh dia kata. Sebab kalau kita kata tak boleh, ya iyalah satu pihak. Sebab dia upah ni tak cara asal kemas, tak cara dah mahkota kau gapo kau. Padahal nak buat tu bukan main, berapa belanja dia. Kita kata kena sama berat kat mana-mana. Tak cara lah pitih sebanyak mana habis, tak cara. Dia kata tidak gitu. Kan molek pendapat dia. Tak sepakat sudah, biarlah, itu ijtihad dia. Lepas tu tanggunglah rugi. Kita kata cara dia tu bijak tu. Mengambil kira susah payah orang, belanja orang, bersimpati dengan orang. Sebab tentu tidak sama nilai dia, sudah tidak sama dah. Walaupun berat dia sama dan asal dia sama, tapi dengan adanya usaha tukar gapo tu semua tu, jadi lagu lain dah. Jadi lagu lain. Dengan sebab itu dia kata tak apa. Memanglah siapa-siapa nak ikut boleh lah. Dia siapa dia? Dia mujtahid. Kalau Imam Syafi'i kita boleh ikut, dia lebih-lebih lagi. Masalah nilai saat ni, Imam Abu Hanifah pun ikut dia. Tidak boleh mana-mana, ikut sahabat. Itu hak orang duduk kritik. Padahal pendapat dia tu molek untuk kebaikan orang ramai tu. Ada sahabat yang tak setuju. Banyak perkara yang boleh tidak setuju beza pendapat ni. Sebab dia kata tak boleh berdasarkan nilai. Dia kata boleh berdasarkan nilai. Tu beza juga. Paklah ni, pak kiamat pun akan ada beza pendapat ni. Kita kena tengok di mana kewajaran dia tu, kewarasan dia, kebijaksanaan dia tu nampak situ. Asal lagi ada orang sebut berkenaan dengan Muawiyah. Dia kata kalau orang kafir tidak boleh menerima pusaka daripada orang Islam. Orang Islam boleh terima pusaka daripada orang kafir. Tu pelik juga tu. La yarithul kafir al-muslim walal muslim al-kafir. Dalam hadis sebut. Orang kata apa canggah dengan hadis? Dalam hadis riwayat lagu tu, orang kafir tak boleh terima pusaka daripada orang Islam. Orang Islam tak boleh terima pusaka daripada orang kafir. Yakni maksudnya kalau ayah seseorang tu kafir, dia tu Islam, bila ayah dia mati tak boleh pusaka. Begitu juga sebaliknya, anak ni sudah Islam, anak mati, ayah tak boleh terima pusaka. Pasal apa? Beza agama. Muawiyah kata tak, al-Islamu ya'lu wala yu'la alaih. Dia pegang hak tu. Islam itu tinggi, kuat, tidak ada hak lain hak boleh mengatasi. Kalau kita kata orang kafir tak boleh terima daripada orang Islam, saka orang Islam pun tak boleh terima, jadi serupa. Mana tinggi Islamnya? Mana istimewa Islamnya? Hak istimewa Islamnya kalau si anak yang Islam ni ayah dia mati pun dia boleh dapat pesaka, dan kita pihak berkuasa akan bui kepada dia. Itu kelebihan dia. Itu pendapat dia. Lepas dia bukan seorang. Mu'adz bin Jabal pun lagu tu. Mu'adz bin Jabal pun lagu tu. Sayyidina Umar pun lagu tu juga. Cuma ramai lagi orang yang kata tak boleh, sebab dia pegang dengan zahir hadis tadi. Pegang dengan zahir hadis. Banyak perkara zahir hadis ni orang pegang, orang tak saya pegang. Kita tak boleh kata apa. Dia tak saya pegang, lah, itu tak apalah. Sebab dia kata tak boleh bayar dengan piti, zakat fitrah. Kena, muka tak ada. Nabi tak pernah sebut. Allah, nak pakai berah, ikut. Tapi jangan kata kau kan. Masing-masing. Serupa hak saat ni pun. Tapi kalau tengok dari segi untung, dari segi kelebihan, ketinggian Islam tu, nampak dia menjaga hak orang Islam. Barulah tidak ni masuk Islam, lepas tu duduk bergantung sepenuhnya dengan Baitul Mal. Padahal dia ada harta. Ambillah harta ayah dia tu, dah pesaka boleh ke dia? Beri ke dia? Tengok kan molek pendapat dia tu untuk kepentingan orang ramai. Tapi semata-mata nak
kritik kerana tak serupa zahirnya dengan hadis. Apa banyak lagi ulama-ulama lain yang tidak pakai hadis ada gini zahirnya. Dia tidak pakai itu. Dia pakai lagu lain. Itu masalah ijtihad. Masalah ijtihad. Tak saya pakai tak apa. Nak pakai untung. Kalau macam tadi, nak tukar mah dengan mah tadi. Untung lah. Kalau pakai hak dia, kalau tak saya pakai hak dia, sengih. Ikutlah. Tukar. Kan molek tu. Begitu juga di sini. Kita nampak kebijaksanaan dia. Sebab apa? Dia bukan khalifah pada masa dulu semata-mata pemerintah gitu dak. Dia juga mujtahid. Dia tahu jaga mana nak faham Quran, nak faham hadis. Dia tahu. Dan sahabat-sahabat tak kata apa. Kalau ada tak setuju, tak setuju gitu jelah. Pribadi, masalah pribadi lah, tak apa. Gitu. Hak ni kita tengok nampak Muawiyah hak lebih jelas. Kata lagu tu. Dan orang pakai. Orang hak pakai ni siapa? Kalau Abu Sa'id tak pakai. Ini tidak jelas dia menentang. Tidak jelas dia menentang. Hak ramainya pakai. Berdasarkan riwayat Ibnu Umar, hak yang kedua, tak ada Abdul Aziz bin Rawat. Orang ramai selepas daripada tu pakai. Cuma dia sendiri duk buih buah tamas macam segantai. Itu pilihan dia. Tetapi orang ikut selepas tu ni, kalau kita tidak ambil kira hak Sayyidina Umar, tentulah selepas tu selepas keputusan Muawiyah tu, pendapat yang diberikan oleh Muawiyah, artinya orang ramai pakai hak Muawiyah. Orang ramai tu siapa? Sahabat lah ramai, tabi'in pada masa tu. Bila sekian ramai sahabat tu terima, takkanlah benda tu kita boleh pertikaikan. Tak saya pakai tak apa. Tapi nak kata tak betul tak boleh. Tak boleh. Sebab itulah dalam kitab kita dia ada sebut 137. Cuba tengok muka surat 137. Sayyidina Muawiyah kecek dengan orang, dia kata saya berpendapat 2 cupok. Muka surat 137. 2 cupok, yakni setengah gantang itu, setengah gantang gandum Syam menyamai segantang buah tamar. Cuba tengok. Dia buat nombor 2. Wa bihi qala sahibahu. Ini nombor 3. Nombor 2 tu ni. Dalam satu riwayat nisfu sa'. Ini adalah riwayat daripada Imam Abu Hanifah. Diriwayatkan oleh Hasan, yakni Hasan bin Ziyad, daripada dia anak murid dia. Ini juga pendapat apa ni? Ni cerita lain. Bawah nombor 3 tu, nombor 3. Qala an-Nawawi, Imam Nawawi kata, akhadha bihi Abu Hanifah wa muwafiquh. Abu Hanifah pegang dengan hak ni. Dan orang yang sependapat dengan dia pegang dengan hak ni. Wa qala al-jumhur, tapi jumhur ulama kata itu adalah pendapat seorang sahabi, seorang sahabat. Khalafahu Abu Sa'id. Abu Sa'id telah buat tak serupa lah dengan menyalahinya dan orang lain. Jadi tidak boleh kita buat hujah. Abu Sa'id di sini ini disebut di sini. Dia kata Abu Sa'id menyalahinya. Menyalahi itu lagu mana? Dia bantah kau, dia kata tak betul kau, atau dia hanya buat tak serupa. Kalau buat tak serupa, tidak boleh jadi hujah lagi bahawa dia menentang. Sebab dia boleh jadi kita kata dia terima juga wajib tu setengah kata, cuma dia punya segantar sukarela sebagai hak sunat. Boleh jadi gitu. Tidak semesti kalau dia buat tidak serupa ni maknanya dia menentang. Gitu. Walau bagaimanapun hak kata tidak boleh jadi hujah tu betul lah, itu pendapat sahabat. Kita tidak semesti terikat dengan dia. Jadi kalau Sayyidina Muawiyah kata gitu, kita tak sepakat, tak apa. Sebab itu pendapat seorang sahabat. Tetapi ada mujtahid dan sekian ramai ulama yang terima hak dia. Dan di kalangan sahabat tu sebutnya dia. Lepas tu Ibnu Umar hak bui segantai hak dia bui tu buah tamar. Hak Ibnu Umar tidak jelas, dia kata tak boleh. Dan dia kata orang ramai duduk pakai tu, orang ramai tu siapa?
Sahabat-sahabat ramai lagi pada masa tu. Kalau kita kata Abu Sa'id ni menentang, berapa orang yang menentang? Lepas tu hak ramai lagi tu, apa kita tak ambil kira? Gitulah benda ni. Ini masalah khilaf. Ini masalah khilaf. Jadi hak akhir tu dia kata dalam satu orang saja yang meriwayatkan daripada Ibnu Ulayyah yang menyebutkan segantang gandum. Kalau hak ni sabit, bermakna tidak patutlah Muawiyah ni bagi pendapat yang lain setelah ada hadis yang terang di zaman Nabi tu orang beri segantang gandum. Tapi masalahnya hadis itu tidak mahfuz. Bila hadis tidak mahfuz, orang tak boleh pakai. Waktu tu tak ada berlaku zaman Nabi beri segantang gandum tu, tak ada. Setengah gantang pun tak ada juga. Muka dia mau tak beri hak tu. Puak-puak dia makan bali je. Gandum ni gandum bali. Kemudian hari barulah ada gandum hak halus ni. Serupa dengan beras lah kita. Zaman tu. Zaman kemudian tu pun tak ada lagi. Zaman kemudian, zaman kita ni, tempat kita ni beras lah makanan asasnya. Baru ada. Begitulah juga dengan gandum halus itu tidak ada pada masa Nabi SAW. Bukan tak ada, ada, tapi tidak menjadi makanan mereka. Lepas tu Imam Abu Daud mari pula riwayat. Dia kata, ya, ada lagi beberapa riwayat daripada Iyad, daripada Abu Sa'id, setengah gantang gandum pula. Setengah gantang gandum. Yang di zaman Nabi diberikan segantang tamar, segantang bali, segantang kau ni, dan setengah gantang gandum. Kalau hak ni serupa dengan Muawiyah. Tapi adakah Muawiyah pakai hak ni? Tak. Sebab hak ni tidak sabit. Ini waham daripada Muawiyah bin Hisham perawi dia ni. Kita tak boleh pakai hak tu. Sebagaimana kita tak boleh pakai yang pertama, yang ada sebut segantang, tak boleh juga. Benda tu tidak sabit. Hak sebut setengah gantang pernah bui zaman Nabi pun tak ada juga. Kalau pernah bui setengah gantang, orang tahu belakang apa ya Abu Sa'id kata lagu tadinya. Ikut hak tu lepas apa yang duduk bahas pula. Duduk geger pula. Tak timbul masalah kalau ada sebut setengah gantang. Tapi nak ceritanya dalam riwayat ni ada macam-macam. Abu Daud buat mari belakang. Daripada Iyad tu saja ada hak sebut segantang gandumnya. Ada hak sebut setengah gantang. Dia sebut setengah gantang. Tapi kedua-dua tu tak boleh pakai. Hak sebut segantang pun tak boleh pakai, hak sebut setengah gantang pun tak boleh pakai. Tak boleh pakai. Lepas tu dia mari pula lagi hadis Iyad yang diriwayatkan oleh Ibnu Ajlan juga daripada Abu Sa'id. Iyad ambil daripada Abu Sa'id. Dalam riwayat ni serupa dengan tadi juga. Cuma Sufyan bin Uyainah ada tambah pula segantang gandum pula. Segantang gandum, yang ni gandum halus. Hamid kata, yang ni tok guru Imam Abu Daud ni, dia kata ulama-ulama sezaman dengan dia tu bantah dia, tegur dia. Akhir sekali Sufyan tinggal hak dia. Dia tinggal hak dia. Abu Daud bagi pendapat ni hak tambahan segantang gandum ni, hak zaman Nabi pun bui juga segantang gandum. Ini waham Ibnu Uyainah pula. Ibnu Uyainah ni ulama besar. Ibnu Uyainah dia serupa Sufyan bin Uyainah, serupa dengan Sufyan Ats-Tsauri lah. Dan dia ni tersenarai di antara imam mujtahid juga. Tapi dia ada juga salah. Orang tak pakai dia. Ni tak boleh. Orang kata tak betul ni. Dia kata ada tambahan segantang gandum ni ada dikeluarkan sampai Nabi. Itu keliru dia. Bila orang tegur-tegur kata ke dia pun tinggal. Jadi dia pun jadi celaru jugalah fikiran dia. Dia berasa gitu seingat dia. Rupanya dah ramai orang tegur, dia pun tinggal. Tak boleh pakai. Hak setengah gantang pun ada zaman Nabi gandum ni tak boleh pakai juga. Hak segantang pun tak boleh pakai juga. Itu tujuan Imam Abu Daud mari. Sebab apa? Ini tak jelas. Agama ni nak ambil ni biar jelas. Tak boleh keliru-keliru, tak boleh. Keliru-keliru tak boleh hukum ni. Biar terang, biar jelas, biar yakin. Keliru tak boleh. Hasil waham tak boleh.
Dia kena sekurang-kurangnya, kalau fiqh ni, syariat ni, zon sekurang-kurang. Kalau tidak tak boleh. Itu pun tengok benda lah pula. Benda lagu mana? Kes jenayah, kes apa, tak padah lagi. Kena lebih. Kena lebih lagi. Gitu. Itulah kita tengok tadi. Nampak berbeza-beza riwayat. Berbeza-beza riwayat. Hak ni lah hak orang panggil, hak Imam Abu Daud sebut ni. Hak dalam ulama-ulama kata, setengah-setengah ulama ni kata dalam kitab Abu Daud ni hadis-hadis hak Abu Daud sakata anhu, ma sakata anhu Abu Daud fa 'ala al-aqal huwa hasan. Hak Abu Daud tak komen dalam kitab Abu Daud ni, sekurang-kurangnya tarafnya hasan. Kalau hak dia komen itu ada benda lah tu dhaif lah kira-kiranya. Macam sini dia komen, Abu Daud berkata tambahan ini adalah kekeliruan Ibnu Uyainah. Itu dia. Itu komen dia lah tu. Komen dia tu menunjukkan dengan tambahan ini adalah dhaif. Tetapi adakah boleh kita pakai hukum tadi untuk umum? Tidak gitu. Berapa banyak Imam Abu Daud tak ada komen apa-apa. Tapi dia sendiri pun kata di tempat lain dalam kitab-kitab rijal, orang nukilkan Abu Daud kata dia tu dhaif. Maka dalam kitab dia, walaupun dia tak ada komen apa-apa pun dhaif lah. Tak ada gida. Dengan sebab itu dia tak boleh. Kitab-kitab hadis ni tak boleh tengok kaedah. Kaedah tu tak boleh nak pakai untuk semua, tak boleh. Secara umum boleh. Secara umum boleh. Hak kebanyakan boleh. Tapi nak kata tiap-tiap satu, tak. Kena tengok dulu. Tengok mana? Tengok sana dia. Tengok sana. Selain daripada tengok sana, tengok isi hadis. Benda lagu mana? Kalau bercanggah dengan orang lain, tak boleh. Lebih sahih. Kalau tak di perawi tu, Abdul Aziz bin Abi Rawat tadi, dia tu dhaif, bercanggah dengan hak sahih, jadi mungkar. Kalau katakanlah perawi itu tidak dhaif pun, bercanggah dengan hak lain, bercanggah dengan hak lain, hak lebih sahih daripada dia, pun jadi syadz. Syadz dhaif juga. Payah nak boleh sahih ni. Sanad dia sahih dah, isi dia tu bercanggah dengan Quran misalnya, tak boleh pakai hadis tu. Tidak jadi sahih. Sahih dari segi sanad dia. Kita boleh kata gitu. Dari segi isi, untuk nak pakai, untuk nak guna, tak boleh. Kalau bercanggah dengan hadis, hak lebih kuat kan. Lagu tu juga. Itu kaedah. Walaupun perawi itu molek dah, tapi dia sorang. Hak lain ramah, kata lagu lain. Hak setaraf dengan dia, hak seperingkat dengan dia tu, lagu lain berlaku. Macam tadi. Hak dia sorang, dia sebut ada setengah kata. Walaupun dia tu molek pun, tak jadi, tak boleh pakai. Walaupun dia tu molek, dia jadi syadz, orang panggil. Kalau tak molek jadi mungkar. Kedua-duanya dhaif, tak boleh pakai. Tidak senang lah. Nak pakai-pakai macam di sini Abu Daud, dia ada komen di situ. Lagi berkenaan dengan tak apalah.
Ni dia sebut, Abu Daud kata ini, tambahan ini adalah keliru Ibnu Uyainah. Cuba tengok dalam syarah ni, muka surat 140. Qala al-Baihaqi, bukan dia kata-kata gini ni kan, seorang kata apa orang lain tak tahu dah. Ahli dia tahulah. Hak Abu Daud kata tu betul. Lepas tu duduk mana Ibnu Uyainah kata tu kaji, boleh tahu. Tidak kata mana-mana dia seorang kata dak. Dia ada dalil dia. Selepas dia menukilkan kalam Abu Daud ini, ini Baihaqi pun, qala Syekh wa rawahu jama'atun, sekumpulan ulama meriwayatkan daripada Ibnu Ajlan, yang ini selain daripada Sufyan bin Uyainah ni ramai lagi orang lain yang meriwayatkan daripada Ibnu Ajlan itu. Siapa dia? Antara mereka ialah Hatim bin Ismail. Hak tarik Hatim bin Ismail ini Imam Muslim ambil. Imam Muslim ambil hadis ni lah dalam sahih dia. Yahya bin Sa'id Al-Qattan, dia orang besar-besar. Abu Khalid Al-Ahmar, Hamad bin Mas'adah dan lain-lain. Ramai lagi hak ambil daripada Ibnu Ajlan, bukan Sufyan seorang. Hak seperekat dengan dia. Mereka semua ni tak ada sebut, seorang pun tak ada sebut cerita gandum saat ni. Segatan ada diberikan juga di zaman Nabi SAW sebagai zakat fitrah, tak ada sebut selain daripada Sufyan seorang. Sufyan ni imam mujtahid. Imam mujtahid, tapi tak pakai. Pasal apa? Ramai lagi lain-lain tu nak agak hafiz saja. Sama-sama hafiz tu lawan tu. Hak ni hafiz juga, hak ni hafiz juga. Kalau seorang dengan 10 orang sama hafiz, lagu mana? Takkan kita nak utamakan hak seorang? Mengikut kaedah dia, walaupun dia bisa setengah mana pun, orang lain pun tidak kurang juga bisanya. Waqad unkira alaihi fatarakahu. Dia sebut ni, Baihaqi pun sebut serupa dengan Hamid tak disebut. Dia kata orang bantah dia lah, orang tegur dia, dia pun tinggal. Ada juga diriwayatkan daripada Muhammad bin Sirin daripada Ibnu Abbas secara mursal mauquf, tetapi ala tariqit tawahhum, secara waham juga, tidak sabit. Bila kata tidak sabit, tak boleh pakai hak tu. Tidak mahfuz, tidak sahih. Maksudnya tidak sahih, tak boleh pakai. Ini pula gitu. Wa ruya min awjuhin dha'ifah, dan ada lagi banyak lagi jalan yang dhaif yang menyebutkan banyak pun tak boleh pakai. Kalau dah dhaif tak jadi apa, sokongan hak dhaif juga. Sokongan hak dhaif tak boleh. Intaha, habis itu hak Baihaqi sebut. Ini ceritanya. Lepas tu qultu, pendapat saya lah, kata Syekh Khalil Ahmad ini, dia kata Daraqutni mengemukakan hadis ini melalui sanad Abbas bin Yazid. Dia meriwayatkan daripada Sufyan bin Uyainah. Dia kata haddatsana Ibnu Ajlan an Iyad bin Abdullah bin Abi Sarh. Dia dengar Abu Sa'id Al-Khudri berkata hadis seperti tadi. Wa fihi qala Abul Fadl, di dalamnya disebutkan kata Abul Fadl, faqala lahu Ali ibn al-Madini wa huwa ma'ana. Ali ibn al-Madini pun katalah ke dia. Ali ibn al-Madini ada sekali juga ketika Sufyan tu meriwayatkan begitu. Ya Aba Muhammad, hai Aba Muhammad, yakni kunyah kepada Sufyan bin Uyainah. Tak ada siapa pun sebut hak ni Ali ibn al-Madini. Orang biasa lah, orang biasa. Tok guru Imam Bukhari, bab rijal ni memang rujukkan lah. Tak ada siapa pun sebut. Hak ni cerita gandum ni, kata dia. Qala, kata Sufyan, bal huwa fihi. Dia ada, dia kata dalam riwayat ni ada. Mana dia
Dia yakinlah kira-kira tu. Tapi dah orang pakak kata tinggal. Lepas tu dia kemukakan riwayat lain pula daripada Tariq Sa'id bin Al-Azhar Al-Wasiti. Dia ambil daripada Sufyan bin Uyainah sanad tadi juga. Wa fihi, di dalamnya ada segantang gandum. Ada segantang gandum. Ada sebut. Hadis tadi lah segantang gandum. Boleh jadi kata Syekh Khalil Ahmad ini, mula-mula Sufyan sebut cerita segantang gandum tu dalam riwayat ya mula-mula, dan dia rasa yakin lah. Dia yakin lah mula-mula tu. Lepas pada tu dah pakak tegur dia, dia mula timbul syak dah. Itu dia. Thumma waqa'a syakku fihi fatarakahu. Lepas tu timbul syak, dia pun tinggal. Itulah cerita Abu Daud tadi. Kalau berdasarkan sanad awak sebut dalam kitab lain pula. Itu cerita. Mana seorang besar pun dia boleh berlaku begitu. Keliru tak boleh. Agama ni. Apatah lagi pendapat orang-orang lain. Pendapat orang lain banyak, lebih kurang tu juga. Pendapat orang lain. Pendapat Imam Syafi'i, pendapat orang kemudian lagi daripada Syafi'i. Ataupun kalau dalam mazhab lain, hak kemudian lagi daripada tu. Hak dia kata tu kau kita yakin dah kau dia kata. Kau tak ada keliru. Kau ada pendapat lain, pendapat dia yang kedua, kau yang ketiga, kau yang keempat, kau kita yakin dah kau. Payahlah kau tu nak tahu tu. Dia kena pengkaji. Sesat perkara tu barulah itu. Kalau dalam bab hadis ni Hasan ni misalnya itu contohnya. Itu contohnya. Walau bagaimanapun untuk agama ni kita kena hujah dan alasan yang kuat. Tak boleh main dengan dengar kata, tak boleh. Lepas tu kena fikirlah macam tadi Muawiyah. Munasabah ke tidak? Lepas tu kalau kita berasa munasabah juga, tapi tak sih. Tak sih pakai. Boleh juga. Moga orang lain ramai lagi ada hok kata tak boleh, walaupun tali tekak dah upah berapa pun kena sama berat. Buah mata dia tu kalau ada mata lah kita kata. Ada mata kan buah semua tu timbal sama berat. Biar sama berat. Lepas tu sudah jadi upah dia tak kira. Tak boleh, kena sama. Kalau nak tukar mah dengan mah, perak dengan perak. Gitu kalau pendapat orang lain, jumhur ulama. Tetapi pendapat Muawiyah tidak. Kita fikir tengok mana. Bila kita tahu ni ada Imam Abu Hanifah pakar, dan ramai lagi orang-orang lain pakar. Tengok. Waktu tu kita kata lebih hak kita pun belanja banyak hak kita pun. Adakah kita nak niat sedekah? Orang lain pun nak sedekah juga, tapi banyak lagi peluang nak sedekah lain. Situ tu kita kira cara situ. Masing-masing lah, tak apalah. Lepas tu bab man rawa nisfa sa' min qab. Orang yang meriwayatkan setengah gantang gandum. Ni akan ada. Setengah gantang. Tak apalah. Sekat tu dulu. Wallahu a'lam. Wa akhiru da'wana.